Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana? Oh, syahadat. Oh, tu tak boleh. Harus kan? Dan harus pula kata musannif rahimahullah. Dan harus pula harus apa? Dan harus pula bagi seorang memberikan satu mud bagi seorang miskin, dan dibelinya seorang dia akan satu mud daripada satu orang miskin. Kemudian maka diberikannya seorang dia akan satu mud kepada seorang miskin yang lain. Dan dibelinya seorang pula dia akan satu mud daripada seorang miskin. Kemudian maka diberikannya seorang dia akan satu mud, dan dia tu satu mud tu tulis kepada seorang miskin yang lain. Dan dibelinya seorang pula daripada seorang miskin tu. Kemudian maka diberikannya seorang pula kepada seorang miskin yang lain. Demikianlah hingga genap 60 miskin. Tak nampak? Maksudnya dia buat macam helah. Saya bagi dekat seorang miskin satu cupak, lepas tu saya beli balik kat dia. Saya ambil cupak yang sama pergi bagi kat orang miskin yang lain pula. Beli kat dia, pergi bagi orang miskin. Sampai cukup orang 60 kepala. Tapi berapa cupak tu jadi tu? Satu cupak je. Tu macam kita nak buat macam lebih kurang macam tolak lepas tu lah. Hang bagi aku bagi hang balik. Hang bagi aku bagi hang balik. Tu. Dia tu dikira macam helah lah dia panggil. Tapi yang ni kalau dia buat dalam keadaan dia miskin, consider lah jugalah. Tapi kalau dia buat dalam keadaan dia ada duit, tapi kedekut tak mau beli 60 cupak tu, dia boleh buat dengan cara tu. Tapi tak elok lah. Tapi boleh tak macam tu? Faham tak konsep dah? Faham? Gitu. Habis. Tetapi demikian al-mazkur makruh. Makruh. Kerana menyerupai ia seorang dengan orang yang kembali kepada mengambil sedekah seorang. Macam dia minta balik sedekah dia. Dan tiada harus bagi seorang yang fakir memberikan kafarahnya seorang yang fakir kepada ayalnya, yakni keluarganya yang fakir. Kepada ayalnya, yakni kepada keluarganya yang fakir. Betul ada yang tu. Yang wajib atas yang fakir, nafkah mereka itu ayal. Nafkah mereka itu ayal. Jadi dia miskin. Jadi dia terlibat dalam kafarah ni, dia kena bayar lah. Bila dia kena bayar, dia pergi bagi kepada anak dia juga. Sedangkan boleh tak bagi anak? Tak boleh lah, sebab anak tu dia wajib tanggung nafkah. Faham? Maka iaitu tidak harus seperti hukum zakat juga. Seorang ayah, dia nak buat zakat, dia bagi kepada anak dia. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah, kerana dia wajib tanggung anak dia. Gitu. Faham lah? Itu lebih kurang. Syahadat. Diketahui daripada yang tersebut kafarah tu. Kafarah. Bahawasanya segala perkara kafarah jima, yang 3 perkara itu wajib dengan tertib. Maksudnya ikut tertib. Maka tiada harus bagi seorang berpindah daripada memerdekakan kepada puasa, melainkan apabila lemah ia seorang daripada memerdekakan. Tak boleh memerdeka baru pergi puasa.
Dan tiada harus baginya bagi seorang berpindah daripada puasa kepada memberi makan, melainkan apabila lemah ia seorang daripada puasa. Dan jika lemah ia seorang daripada sekalian perkara yang tiga itu, tetaplah kafarah itu dengan sekalian perkara yang tiga pada zimmahnya seorang. Padahal keadaan tiga perkara itu dengan bertertib. Tulis sikit dengan bertertib tu. Khilaf bagi mazhab Malik. Khilaf bagi mazhab Imam Malik. Khilaf bagi mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik wajib tak tertib? Tak wajib. Itu mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik dia tak wajib tertib lah. Baik, habis. Selesai. Okey, lepas tu dia kata apa lagi? Kalau tak boleh bayar angkat tiga-tiga tu, kafarah tu tetap atas kepala kita sampai kita mati ya. Kita mati. Maksudnya kalau ada kemampuan lepas tu bayarlah. Dan dalil pada menyatakan dan dalil yang menyabitkan akan yang demikian itu. Demikian apa? Dan dalil yang menyabitkan akan yang demikian itu, demikian kafarah tu secara bertertib tu. Hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kata Abu Hurairah. Tulis bagi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala halaqtu wa ahlaqtu. Halaqtu wa ahlaqtu. Faqala wa ma ahlakaka. Faqala wati'tu imraati fi ramadana. Qala hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan. Hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan. Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Qala la. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Qala la. Summa jalasa fa'ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Bi'araqin fihi tamrun. Betul ke araqin? Takut ni. Tak apa baca dulu. Faqala tasaddaq bihaza. Faqala tasaddaq bihaza. Faqala, maka berkatalah, dia kata apa? Ala afqara minna ya Rasulullah. Ala afqara minna ya Rasulullah. Wallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Fadhahika sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Summa qala anyabuhu. Summa qala izhab fa'at'imhu ahlaka. Fa'at'imhu ahlaka. Itu. Baik. Fa'at'imhu ahlaka. Sana. Fa'at'imu ahlaka. Baik, tengok dia punya terjemahan ni apa dia. Tengok.
sekali peristiwa datang seorang laki-laki namanya Salimah anak Sakhrin kepada Nabi SAW. Maka sembah seorang laki-laki tadi, telah binasalah hamba, dia kata. Maka sabda Nabi SAW, apa yang membinasakan dikau? Maka sembah seorang laki-laki, hamba jima dengan isteri hamba pada siang hari bulan Ramadan. Dia kata, habislah aku. Dia kata, baik. Lalu maka sabda Nabi SAW, dapatkah engkau memerdekakan seorang sahaya? Hang ada sahaya tak? Maka sembah seorang laki-laki, tiada hamba dapatkan yang demikian itu. Demikian itu apa? Sahaya tadi. Tak ada, dia kata, ya Nabi Allah. Maka sabda Nabi, puasakah engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Tu. Maka sembah laki-laki tadi, tiada puasa ya Nabi Allah. Puasa pun tak boleh. Sabda Nabi, dapatkah engkau memberi makan 60 miskin? Maka sembah laki-laki tadi, tiada dapat memberi makan ya Nabi Allah. Setelah itu maka duduklah ia laki-laki, maka dibawakan oranglah kepada Nabi 1 karung berisi kurma. Bawalah sekarung kurma. Bi'araqin fihi tamrun. Bi'araqin fihi tamrun. Tu. Tak nak? Takut nanti sebab araqun tu rasanya peluh kan. Pokok bacaan dia tu, kalau irqun tu merujuk kepada urat. Araqun peluh, irqun urat. Tu sini dengan maksud nak kepada apa? Nak kepada sekarung, sekarung kurma, sekarung kurma. Sana. Salah. Buat tak jumpa ya. Betul lah. Bi'araqin, betul. Bi'araqin fihi tamrun ma baina labataiha. Betul lah. Okey, tengok. Jadi dia kata dia tak mampu. Lepas tu pula jadi gimana pula? Lepas tu pula maka ada orang bawa dekat Nabi 1 karung berisi kurma. Maka sabda Nabi SAW bagi laki-laki, engkau sedekahkanlah dengan kurma ini akan kafarahmu. Bagi jadi Nabi kata, hang ambil lah sekarung ni, hang ambil sedekah lah, gitulah kan. Maka sembahnya laki-laki, hamba sedekahkankah dengan kurma ini atas yang terlebih papa daripada hamba ya Rasulullah? Dia kata apa? Saya ambil sekarung kurma ni, saya nak sedekah. Saya nak sedekah dekat orang hak lebih papa daripada saya ke? Gitu. Maka demi Allah, tiada antara 2 gunung Madinah
yang mempunyai rumah yang terlebih berkehendak kepadanya kepada satu karung kurma tu daripada hamba, maka Nabiullah pun tertawa hingga kelihatan sekalian giginya Nabi SAW yang bernama Anyab, iaitu yang hampir kepada gerham lah. Kemudian maka sabda Nabi SAW, pergilah engkau bawa olehmu ini, maka beri makan akan isi rumahmu ada. Jadi lelaki tu kata, saya nak ambil sekarung kurma ni, saya nak sedekah ke dekat orang yang lebih susah. Maka dia berkatalah, tak ada dah orang yang lebih susah, melainkan saya yang paling susah pun. Gitu. Jadi dia nak lah sekarung kurma tu. Faham tak? Okey, cuba tengok. Soal, kalau ikut boleh tak sedekah kepada ahli keluarga sendiri? Sedekah hak kafarah wajib ni, boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Tapi dalam hadis ni, Nabi kata boleh. Tapi macam mana nak faham hadis ni? Tengok. Soal, jika ditanya orang bahawasanya telah terdahulu perkataan bahawa sesungguhnya tiada harus bagi seorang yang fakir memberikan kafarahnya seorang yang fakir kepada ayalnya seorang yang fakir, yang wajib atasnya atas seorang yang fakir nafkah mereka itu ayal. Nafkah mereka itu ayal. Maka betapa makna sabda Nabi SAW, betapa tu macam mana? At'imhu ahlaka, yakni beri makanlah olehmu akan makanan ini akan isi rumahmu. Macam mana? Kata tak boleh bagi kat keluarga sendiri, tapi dalam riwayat ni Nabi kata bagi kepada keluarga kamu kan. Jawab, bahawasanya diihtimalkan bahawasanya adalah kurma itu disedekahkan dengan kurma oleh Nabi SAW atasnya, atas lelaki tadi, atau diberikannya Nabi akan fakir tadi, supaya akan jadi kafarahnya lelaki tadi yang diberikannya kafarah kepada 60 miskin. Maka tak kala, jadi sekarang ni kemungkinan masa Nabi bagi kat dia tu, Nabi bagi kat dia atas nama hak Nabi, maka Nabi sedekahlah kat dia. Bila Nabi sedekah kat dia, maka dia boleh tak bagi makan benda tu kat keluarga dia sendiri? Boleh ya, sebab yang tu benda Nabi bagi dekat dia. Ataupun Nabi bagi tu asal-asalnya supaya dijadikan kafarah untuk 60 miskin. Maka tak kala berkhabar ia lelaki tadi kepada Nabi ilah akan kepapaan dirinya seorang miskin, padahal terlebih hajat ia kepada kepapaan dirinya yang laki-laki, padahal terlebih hajat ia laki-laki tadi serta iyalnya yang laki-laki tadi kepada makanan itu daripada segala mereka yang papa dalam Madinah. Maka diizinkanlah oleh Nabiullah bagi lelaki tadi pada memberikan makanan itu bagi isi rumahnya laki-laki tadi. Sebab apa Nabi izinkan? Supaya akan jadi pengajar bahawasanya kafarah itu tiada wajib atas seorang melainkan dengan yang terlebih daripada kifayah dirinya seorang. Kifayah tu keperluan, dan kifayah isi rumahnya seorang. Ataupun lagu ni Nabi Muhammad SAW bagi kat dia 60 secupak pula, sekarung tu Nabi nak suruh dia bagi makan kepada 60 kan. Tiba-tiba dia kata dia yang paling susah sekali, maka Nabi kata ambil hang lah. Jadi hadis tu nak tunjuk dalil kepada kita, kata kalau orang tu tak mampu, maka dia tak payah bayar lah, ambil makan je lah. Macam mana? Faham tak? Memang dia tak mampu bayar untuk apa? Untuk kafarah dia. Begitu. Bukanlah maksud kalau dapat kafarah tu kita boleh bagi pada keluarga kita. Maksudnya yang dia bagi kat keluarga dia tu atas nama kafarah ke atas nama sedekah tu? Sedekah, bukan kafarah lah. Faham tak? Gitu. Habis. Tu ihtimal yang kedua. Atau diihtimalkan, atau pada diihtimalkan tadi tu. Atau diihtimalkan bahawasa Nabiullah
mengerjakan sunat dengan membayarkan kafarah daripada seorang laki-laki itu dan diberikannya laki-laki itu kepada isi rumahnya laki-laki itu. Maksudnya Nabi tolong bayar kat dia. Diihtimalkan bahawa adalah isi rumah itu 60 orang. Maksudnya kemungkinan kurma sekarang tu Nabi bagi kepada dia tu memang atas nama kafarah dah. Nabi tolong bayar kat dia. Faham tak? Nabi tolong bayar kat dia, Nabi bagilah kepada 60 keluarga dia. Gitu. Maksudnya dia tak ambil lah, maksudnya Nabi yang tolong bayar dekat dia. Dalam konteks tu ada tak kes dia yang bagi kepada keluarga dia? Tak jadilah, sebab Nabi yang tolong bayar dekat kebetulan keluarga dia ada 60 orang. Nabi bagi kepada 60 orang. Faham tak? Boleh juga macam tu. Habis. Selesai itu. Ihtimal lagu tu andai-andai begitu. Gitu. Baik. Diihtimalkan 60 orang supaya jadi pengajaran dengan bahawasanya harus bagi seorang mengerjakan sunat dengan membayarkan kafarah daripada orang yang lain dengan izinnya orang lain. Boleh tak kita tolong bayar kafarah orang? Boleh. Dan lagi harus bagi seorang memberikan kafarah itu kepada isi rumah orang lain yang dibayarkan kafarahnya seorang. Maka harus bagi orang lain serta isi rumahnya seorang memakan akan kafarah itu. Baginya tu bagi orang lain, rumahnya rumah seorang. Baik habis. Ihtimal begitulah. Andai-andai begitu. Jadi tak timbul lah kata bagi kafarah kepada ahli keluarga sendiri. Tak timbul soal tu. Nabi bagi kat dia tu, lagu tu. Kemungkinan dengan maksud macam ni, kemungkinan dengan maksud begini, kemungkinan dengan maksud macam tu. Selesai. Habis. Syahdan. Gugurlah kafarah di sini, yakni kafarah jima' pada siang Ramadan dengan mendatangi gila atau mati atau pada gila. Pertengahan hari yang jima' ia di dalamnya hari, tetapi tiada gugur kafarah itu sebab kedatangan sakit atau safar atau pitam atau riddah kemudian daripada jima' pada hari itu. Contoh, berlaku benda ni kat dia, berlaku pukul 10, pukul 3 petang dia gila, maka wajib tak bayar kafarah itu? Tak wajib, sebab datang gila. Berlaku dekat dia pukul 10, tiba-tiba dia mati pukul 3 petang. Lepas dia mati, anak tu nak bayar nak kafarah kat dia? Tak. Sebab apa? Sebab dia mati sebelum masuk maghrib. Maksudnya dia membinasakan puasa tu keseluruhan hari ke setengah hari. Sebab dia mati dengan gila. Kena doa bagi mati sebelum masuk maghrib. Tapi kalau dia pengsan ataupun dia musafir alif, adakah kafarah tu tak kena bayar juga. Faham? Itu kaedah dia. Dan demikian lagi tiada gugur kafarah itu sebab apa? Tak gugur, duduk atas kepala kita. Seperti yang telah terdahulu kenyataannya yang. Dan berbilanglah kafarah itu sebab berbilang jima' yang membatalkan puasa. Maka jika jima' ia seorang 3 kali dalam 3 hari, wajiblah atas seorang 3 kafarah. Kena bayar 3 kafarah. Sama ada dibayarnya seorang kafarah yang pertama dahulu daripada jima' hari yang kedua atau tiada dibayar. Atau tiada dibayar. Kerana puasa tiap-tiap hari itu satu ibadat yang mustaqillah, yang terasing dengan sendirinya ibadat. Kalau 3 hari maka kena bayar 3 kafarah. Tapi kalau 1 hari 2 kali, 1 kafarah ke 2? 1. Maka tiadalah bermasukkan kafarahnya seorang dengan kafarah puasa hari yang lainnya hari. Tetapi jika jima' ia di dalam sehari 2 kali atau lebih, maka tiada wajib kafarah, hanya sekali jua dengan jima' yang pertama yang membatalkan puasa. Jelas? Habis. Habis. Faslun.
pada menyatakan puasa tatawwu, yakni puasa sunat. Ini 14. Setelah habis awal, kita sambung bab i'tikaf. Bab i'tikaf dalam bulan Ramadan. Bab i'tikaf penting juga. Bab i'tikaf ni bersangkut dalam Ramadan. Sangkutlah sebab orang i'tikaf kan Ramadan. Itu. Faslun, pada menyatakan puasa tatawwu, bermula puasa tatawwu iaitu sekalian puasa yang tiada difardukan oleh yang tiada difardukan Allah Ta'ala. Titik. Sunat mengerjakan dia puasa. Kerana bagi puasa fardunya puasa dan sunatnya puasa beberapa fadilat. Dan saubun, bukan saubun tu, sawabun. Dan sawab ni pahala yang tiada menghingga akan sawab tadi dan juga fadilat tu hanya Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala je tahu betapa hebatnya fadilat pahala puasa. Dan dari kerana inilah mengidhafatkan, dari kerana tu hanya Allah Ta'ala mengidhafatkan, yakni menyandarkan Allah Ta'ala akan amal puasa itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Tiada sekalian amal yang lainnya amal. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kita dah beri apa beri? Kullu amal ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tiap-tiap amal anak Adam baginya jua, bagi anak Adam, untuk dia lah, melainkan puasa. Maka bahawasanya ia puasa bagiku dan aku membalas dengan dia dengan puasa. Baik. Maka dan adalah bersalah-salahan ulama pada menyatakan makna hadis ini atas beberapa qaul. Lebih daripada 50 qaul. Masya Allah. Ada 50 sudut pandang ulama. Kata setengah ulama, yang terlebih baik di dalam antara segala qaul itu bahawasanya sekalian amal kebajikan adalah ganda pahalanya amal kebajikan dengan 10 seumpamanya. Falahu asyru amsalihah, dapat 10 hingga 700 gandanya pahala. Melainkan puasa adalah ganda pahalanya puasa lebih daripada yang demikian itu, demikian 700 kali ganda. Lebih yang demikian itu 700 kali ganda. Kalau amalan lain antara 10 sampai 700. Kalau puasa lebih daripada 700. Tiada mengetahui dia lebih itu, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Baik, ada setengah ulama bila dia syarah hadis tu dengan maksud begitu, dengan maksud macam tu lah. Baik. Dan lagi pula puasa itu serta keadaannya puasa setengah daripada yang sebesar-besar qawaid Islam, yakni rukun Islam. Tiada mengetahui dia qawaid Islam dengan tiada dikhabarkan, melainkan Allah Ta'ala jua bersalahan dengan amal yang lain. Puasa itu dia masuk daripada sebesar-besar qawaid Islam. Qawaid itu rukun Islam. Tiada diketahui kata puasa itu dia termasuk dalam qawaid, melainkan Allah Ta'ala jua ada kata begitu, bersalahan dengan amal yang lain. Ada kata begitu. Baik. Kata setengah ulama, segala anak Adam yang zalim diambil dia segala amal anak Adam diambil ia segala amal dan diberikan kepada yang mazlum pada hari kiamat. Pada yang mazlum, kepada orang yang kena zalim. Kita buat zalim kepada orang, Allah Ta'ala ambil semua pahala kita bagi kepada dia, melainkan puasa. Jadi maksud hadis tadi,
semua amalan anak Adam untuk dia, melainkan puasa. Maksudnya apa? Kalau kita buat zalim kepada orang, amalan kita Allah tak nak ambil bagi kepada orang yang kita buat zalim, kecuali puasa. Puasa Allah tak ambil. Ada setengah kata gitu. Maka tiada diambil ia puasa pada yang zalim. Tetapi qaul ini, qaul yang kata tak ambil tu, ditolakkan akan dia akan qaul ini oleh hadis Muslim yang menyatakan bahawa puasa diambil ia puasa serta jumlah keseluruhan. Jumlah tu keseluruhan daripada segala amal yang lainnya yang amal diberikan kepada yang mazlum. Pandangan yang ketiga ni tak berapa nak buat. Baik. Kata setengah ulama bahawasanya yang diambil daripada zalim itu amal yang asal jua. Amal yang asal tu maksudnya apa? Amal yang asal boleh tu, iaitu amal itu pahalanya 10, maka diambil 9 jua, iaitu amal itu 10 digandakan 10 kan, diambil yang 9 sahaja, hak satu tu tinggal. Faham tak? Kita buat zalim ke orang, hak gandaan tu saja Allah tak nak ambil, hak asal tu ambil tak Alif? Ambil tak? Tak ambil. Ada kata lagu tu. Faham? Ambil. Kata setengah ulama, dia baca dah. Adapun ganda amal, maka tiada diambil ia ganda amal kerana semata-mata kurnia Allah Ta'ala. Ganda, adapun gandanya, oh tak kena, silap. Maksudnya diambil apa? Diambil hak satu tu, hak ganda tu tak ambil, silap. Dobit tadi tulis lain. Maksudnya diambilkan yang satu itu, adapun yang 9 tak ambil. Gitu, silap. Iaitu diambilkan yang satu itu, adapun yang 9 lagi tak ambil. Maksudnya kalau orang tu buat zalim, Allah Ta'ala ambil pahala kita, ambil pahala asal. Adapun pahala hak ganda tu ambil tak Alif? Tak ambil pahala ganda. Sebab apa? Sebab pahala ganda tu kurniaan Allah Ta'ala. Gitu, tak ambil tu. Baik. Adapun gandanya, maka tiada diambil ia ganda amal kerana semata-mata kurnia Allah Ta'ala. Lagi sikit. Kata Syekh Ibn Hajar, kata hak tadi tu hanya sahnya kuat ia kata ini tu ambil hak asal saja, tak ambil hak ganda. Jika sah yang demikian kata ini tu daripada Nabi SAW. Kalau ada hadis, kuatlah kata Ibn Hajar. Dan jika tiada sah hadis, tak ada hadis ataupun hadis tak sahih, maka wajiblah kita mengambil dengan umum hadis, iaitu diambil segala kebajikan zalim diberikan kepada mazlum. Tak ada hadis, jadi tak ada hadis kata Ibn Hajar, kita pakai yang umum. Maksudnya segala amal kita, hak ganda pun orang tak ambil, hak asal pun ambil juga. Boleh? Ambil. Maksudnya pandangan ni tak apa nak buat lah, maksudnya. Gitu. Hingga apabila tiada yang tinggal daripada kebajikan zalim suatu jua pun. Orang yang buat zalim tu tak nak kebajikan dah, maka dihantarkan atas zalim sekalian kejahatan mazlum, kejahatan orang yang kena zalim. Dosa dia dapat kita dah kebajikan habis dah. Ini sabit hadis kan. Maka apabila dihantarkan atas zalim kejahatan mazlum, maka terutama diambil segala kebajikan zalim yang asal dan gandanya kebajikan, kerana gandanya kebajikan itu jumlah daripada kebajikan zalim jua. Kata Ibn Hajar ambil belakang. Dan lagi semata-mata kurnia Allah Ta'ala tiada tertentu ganda kebajikan, kerana sekalian kebajikan sama ada ia sekalian kebajikan asal sekalian kebajikan, atau gandanya atau ganda sekalian kebajikan. Tu jaga elok segala kebajikan tiada diperoleh melainkan dengan semata-mata kurnia Allah Ta'ala, seperti yang yang tadi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kata Ibn Hajar,
hak ganda pun kurnia, hak asal pun kurnia. Jadi apa yang bezanya? Ambil belakang lah. Faham tak? Hak tadi kata hak asal je ambil, hak ganda tak ambil, kerana hak ganda tu kurniaan Allah Ta'ala. Kata Ibn Hajar, hak asal pun kurnia juga, hak ganda pun kurnia tak? Kurnia juga, ambil belakang. Gitu. Hak tu lah kita pakai umum lah. Maksudnya kalau A buat zalim kepada B, segala kebajikan A sama ada hak asal ataupun hak ganda, Allah Ta'ala ambil bagi kepada B. Kalau kebajikan A habis, maka Allah Ta'ala ambil dosa B bagi kepada A habis. Dan setengah daripada hadis yang menyatakan fadilat puasa, iaitu sabda Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Ini kita baca dalam Ibnu Abi Jamrah. Barang siapa puasa, ia barang siapa sehari pada jalan Allah Ta'ala. Puasa situ puasa sunat. Ada setengah kata sehari itu puasa ketika perang. Ada kata gitu. Nescaya dijauhkan Allah Ta'ala akan barang siapa daripada api neraka Jahannam. Api neraka 70 tahun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Bermula puasa sunat 3 bahagi. Bahagian yang pertama berulang-ulang ia bahagian yang pertama sebab berulang-ulang tahun, iaitu puasa dalam 9 hari daripada bulan haji, iaitu 10 awal Zulhijjah. Berapa hari puasa? 9 hari straight. Tetapi yang terlebih muakkad daripadanya 9 hari yang ke-9, iaitu hari Arafah. Kalau tak boleh buat 9, buat sehari tak apa dah. Maka sunat ia seorang puasa hari Arafah bagi yang tiada mengerjakan haji. Kalau orang tu tak buat haji, sunat puasa Arafah. Dan tiada ia seorang ataupun tiada ia seorang musafir, tak musafir. Dan tiada ia seorang sakit, sunat puasa Arafah. Kerana hadis riwayat Muslim, siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah dengan kerana Allah dibilangkan atas Allah Ta'ala bahawa menutup ia Allah Ta'ala dosa setahun yang dahulu dan setahun yang kemudiannya setahun atau 2 tahun pun. Maka dikenaki dengan tahun yang dahulu itu, iaitu tahun yang mengandung hari Arafah, yang dipuasakannya hari Arafah. Itu dipanggil puasa yang tahun yang dahulu. Tahun itulah. Dan akhir tahun itu, iaitu akhir bulan haji, yang puasa ia seorang di dalam bulan haji. Dan awal tahun yang kemudiannya bulan haji, iaitu awal Muharram, yang mengiringi ia awal Muharram akan bulan haji. Apa maksud? Maksud tahun lepas, tahun yang mengandungi hari Arafah yang dipuasakannya. Maksudnya tahun lepas tu maksudnya tahun yang ada hari Arafah yang dia puasa tu. Contoh dia puasa Arafah 1444 Hijrah. Hak tahun lepas tu hak tahun 1444 Hijrah tu lah. Faham tak? Lepas tu betul? Betul lah kan? Tahun yang mengandung hari Arafah yang dipuasakannya. Dan akhir tahun itu iaitu akhir bulan haji yang puasa ia dalamnya. Maksudnya bulan dia puasa 9 Zulhijjah, itu akhir bagi tahun tu lah kan. Itu faham maksud? Dia puasa 1444 Hijrah 9 Zulhijjah. Maksud ampun dosa tahun lepas tu, maksudnya ampun hak Muharram 1444 Hijrah sampailah Zulhijjah 1444 Hijrah.
Kalau kita ikutnya hak tu dipanggil tahun lepas ke tahun sekarang? Tahun sekarang lah kan. Maksud tahun lepas tu tahun tu lah. Faham tak? Faham. Okey, tu nampak lah tu. Faham kan? Tu. Tu maksud. Lepas tu pula dia kata dan awal tahun yang kemudiannya iaitu masuk Muharram 1445 Hijrah sampailah kepada Zulhijjah 1445 Hijrah. Begitu. Jadi dalam kitab ni dia faham begitu. Maksudnya macam tu. Tu syarahan dia macam tu. Awal tahun yang kemudiannya iaitu awal Muharram yang mengiringi ia akan bulan haji itu. Tu awal Muharram. Maksudnya tahun 1445 Hijrah. Dan dosa yang ditutup yakni yang diampun itu sekalian dosa kecil jua yang lain daripada hak anak Adam. Adam maka jatuh. Maka jika tiada baginya seorang dosa kecil, maka ditinggikan Allah Ta'ala pangkatnya, pangkat seorang. Kalau dia tak dosa kecil, Allah Ta'ala bagi tinggi dia punya pangkat. Atau dipeliharakannya Allah Ta'ala akan dia akan seorang daripada mengerjakan dosa. Ataupun Allah Ta'ala jaga dia daripada jatuh dosa. Atau daripada berbanyak dia dosa. Ada 3 ihtimal gitu. Ada 3 ke 2? 3. Kalau dia tak ada dosa, Allah Ta'ala tinggi martabat dia. Ataupun Allah Ta'ala jaga dia daripada jatuh daripada dosa. Ataupun yang ketiga, Allah jatuh daripada buat banyak dosa. Tetapi tiada menutup puasa. Puasa, lepas tu ada jatuh dan ada jatuh. Dan ibadat yang lainnya begitu. Tetapi tiada menutup puasa atas tu likungan, tak ada bulat kan. Tetapi tiada menutup puasa dan ibadat yang lainnya puasa daripada segala amal kebajikan akan dosa kecil, melainkan dengan syarat apabila dijauhi akan dosa besar. Jauhi dosa besar baru ampun dosa kecil tu, seperti yang tersebut dalam beberapa hadis. Adapun orang yang mengerjakan haji, maka tiada sunat baginya bagi orang tadi puasa Arafah, tak sunat. Tetapi sunat baginya bagi orang tadi berbuka pada hari itu. Orang tu orang haji. Orang haji tak sunat puasa hari Arafah sebab dia nak duduk di Arafah letih. Dan jika tiada menggaifkan akan dia, jika ni royah pada sunat baginya berbuka, dan jika tiada menggaifkan akan dia akan orang haji puasa daripada doa sekalipun. Dia kata kalau saya puasa pun saya kuat duduk ni Arafah untuk berdoa, tak sunat juga puasa. Kerana mengikut perbuatannya Nabi SAW adalah Nabi SAW wukuf di Arafah padahal ia Nabi berbuka. Nampak? Tak sunat puasa. Tapi depan tu rasanya ada kot. Kalau waktu wukuf ni, waktu dia mula zuhur, habis dia ke berapa? Subuh pandai. Habis dia subuh pagi esok. Jadi kalau dia wukuf, dia tak wukuf siang, dia wukuf malam. Maka sunat dia puasa orang haji pada siang. Sunat sebab dia tak wukuf siang. Tapi sunatnya kita wukuf ni lepas zuhur wukuf terus lah. Tak payahlah wukuf waktu malam kan. Tapi kalau dia tak mau wukuf, dia kata aku tak mau wukuf waktu siang, aku nak pergi malam. Malam orang tak ada sebab orang pakat-pakat keluar pergi Muzdalifah kan. Dia wukuf pada waktu malam. Sebab waktu wukuf habisnya dengan masuk subuh. Maka dia pun wukuf pada waktu malam. Siang tu sunat lah dia puasa. Sunat lah sebab dia tak wukuf siang. Dia wukuf malam. Habis. Dan lagi supaya kuat ia orang haji. Ia tu orang haji. Atas berbanyak-banyak doa dan zikir pada hari itu. Maka puasa pada hari itu khilaful aula. Kalau puasa khilaful aula. Dan kata setengah ulama makruh. Ada kata makruh. Tetapi jika tiada ia musafir. Kalau dia tak musafir, maka hukumnya apa? Hukum dia makruh. Dia puasa. Tapi kalau dia musafir, makruh jugalah. No? Adapun orang yang musafir, tengok depan. Adapun orang yang musafir dan yang sakit, dia musafir. Betul lah, dia tak sunat puasa, betul. Maka sunat bagi keduanya orang musafir dan yang sakit berbuka pada hari itu, hari Arafah. Kata Syekh Fatih Syirbini mutlaqan, sunat berbuka semata-mata.
Dan kata Syekh Ibnu Hajar, jika tiada melelahkan akan dia, akan orang sakit dan orang musafir puasa. Kalau tak melelahkan, kata Syekh Fatih Syarbini, sunat berbuka, tak payah puasa. Sebab musafir dengan sakit, sebab dia hari Arafah. Kata Syekh Ibnu Hajar, jika tiada melelahkan akan dia, puasa. Dan jika tiada hasil mudarat ia siapa? Jika tiada hasil mudarat ia mudarat dengan puasa sekalipun. Maksudnya apa tulis sekalipun? Tulis atas tu. Maksudnya tak sunat juga puasa. Maksudnya tak sunat juga puasa. Walaupun dia kata, alah saya kalau saya puasa Arafah pun ketika saya musafir. Bukan saya tak larat, saya larat. Tak sunat puasa lah. Sebab musafir musakit, tak payahlah. Dan demikian lagi sunat muakkadah, puasa pada hari yang ke-8 daripada Zilhijjah, iaitu hari ke-8 dinamakan hari apa? Hari Tarwiyah. Dinamakan hari apa dia? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni hari orang-orang haji dia bubuh hayat nak bawa masuk ke bumi Mina. Hari Tarwiyah ni sunat kita pergi duduk Mina, tidur di Mina semalam. Esok pagi lepas zuhur bangun masuk Arafah. Sunat kau wajib duduk di Mina hari tu? Sunat. Yang wajibnya bila? 11, 12, 13 ataupun 11, 12 hari tasyrik ni lah. Atau baru wajib. Wajib haji wajib haji. Kerana mengambil ihtiyat bagi hari Arafah. Sunatnya hari ke-8 puasa dah. Kod hari ke-8 tu adalah hari ke-9. Ambil ihtiyat. Tetapi puasa pada hari ke-8 dan yang dahulunya hari ke-8 itu sunat bagi yang mengerjakan haji dan lainnya yang mengerjakan haji. Yang mengerjakan haji. Itu sunat belakang. Orang haji pun sunat, orang tak buat haji pun sunat. Kalau Arafah orang haji tak sunat. Orang tak buat haji macam kita, sunatlah kita puasa hari Arafah. Cukup dulu, kita sambung esok pula. Habis dah pun. Habis dah. Nampak ke cuti Pabir bak etikah boleh lah. Bak etikah dah tekan sikit. Bak etikah. Ataupun bak zakat fitrah. Bak etikah boleh apa. Ada selai je. Selai ni tak banyak. Selai. Hadis bak puasa lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala.